Jadi malam ni apa salahnya sementara kita ni bersemangat, sementara kita ni mencari-cari jalan dan arah yang sama, apa kata saya kongsikan sedikit pengalaman saya supaya dijadikan panduan kepada sahabat-sahabat atau kawan-kawan daripada satu Malaysia Dan saya percaya ada juga penonton live ni, banyaknya saya punya follower pun ramai, ada kat Indonesia pun ada, di Singapura pun ada, di Brunei pun ada, di Mesir pun ada, di Jerman pun ada. Jadi siapa yang tengok live ni, selamat datang ke live saya pun memang agak sibuk sebelum ini. Jadi malam ini adalah kelapangan sikit. Okay. Jadi kejap lagi kita boleh bersembang-sembang. Ya, Lela Sari sihat alhamdulillah. Azirumi, waalaikumsalam. Ina Muhammad, Bunga Sakura, Ismi, NA, Hairul Nizam, Anis Falina Ishak, Salihuddin Abdullah. Assalamualaikum Tuan Handsome. Awak pun handsome juga. Semua orang kita handsome. Okay, malam ni mungkin saya nak kongsi sikit lah kejap lagi beberapa cara, beberapa pengalaman supaya boleh difikirkan bersama. Yang boleh kita fikirkan bersama macam mana kita nak mengembangkan kebudayaan Melayu kita dengan cara yang terkini, bukan lagi seperti cara-cara tradisional yang dulu-dulu lah. Okay, saya harap suara saya jelas. Saya tolong bagi masa saya dalam 2 minit untuk saya minum air sekejap. Ya, Cik Lekir. Ya, Amirul Syafiq, Wan Muhammad Azrul. Okay. Bagi saya minum air sekejap dalam 2 minit. Sebelum tu saya nak jawab. Siapa ni? Muhammad Suhaili. Tuan live di Kedah dia? Tak, saya ada kat Kuala Lumpur. Saya ada kat Kuala Lumpur, dekat rumah isteri saya, dekat Camp Modiburn. Sebab dia, isteri saya masuk wad. Dah 3 hari masuk wad. Jadi tadi baru isteri saya keluar daripada hospital. Saya ambil dia. Dah 3 hari ditahan di wad. Ada buat minor operation sikit lah. Jadi isteri saya akan berehat. Tak boleh nak buat kerja selama 2 minggu, 3 minggu. Jadi saya berada di Kuala Lumpur buat masa ni lah kan? Alhamdulillah kita pun kerja-kerja juga. Tugas sebagai suami kena buat juga, tugas sebagai ayah kena buat juga kan? Okey, bagi saya masa 2 minit sementara untuk saya minum air sekejap. Dan bagi kawan-kawan kita yang lain masuk, saya tengok sekarang pun dah 400 orang lebih. Dah ramai dah ni. Kejap dah bagi 2 minit masuk supaya saya tak perlu ulang apa yang saya nak cakap malam ni, ulang banyak-banyak kali. Okey. Okey, dah 500 orang lah. Okey. Kita boleh mulakan jadi kejap lagi soalan tu tak payahlah ulang-ulang kan, sebab dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi kafi, bismillahi syafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Lama dah saya tak live. Berapa bulan lah kot. Last kali live dengan Tok Guru Ahmad di Gunung Jerai, kalau tak silap saya kan? Jadi malam ini tajuk topik yang saya pilih adalah bertajuk Kebangkitan Pahlawan. Kenapa Kebangkitan Pahlawan? Kerana saya dapati menjadi satu fenomena di mana filem Mat Kilau telah pun menjentik hati ramai orang-orang Melayu yang beragama Islam. Yang tak terjentik tu dia punya pasal lah kan? Yang banyak, tapi ramai majoritinya sudah terjentik hati mereka untuk mengembalikan
kebudayaan Melayu, mengembalikan jati diri, lepas tu membuatkan ramai orang suka balik pada sejarah, ramai orang mula mengkaji semula siapa itu siapa ini, ramai orang mula menilai balik sejarah, yang mana sejarah sebenar, yang mana sejarah yang diajar oleh penjajah. Okey, alhamdulillah, menarik. Saya tengok cerita Mat Kilau, saya tak tahulah pada sahabat-sahabat semua. Saya tengok cerita Mat Kilau ni, tengok 5 minit, baru 5 minit je saya dah meleleh air mata dah. Saya tak tahulah, waktu yang Kak Elis Suryati tu kena bunuh, kena tembak, yang mula-mula 5 minit pertama tu, waktu orang kampung kena tembak bunuh tu, waktu tu saya dah meleleh air mata dah. Baru 5 minit popcorn tak sempat nak makan. Popcorn tak sempat nak makan lagi, dah meleleh air mata dah. Tak tahu lah, mungkin kerana saya dulu 25 tahun dalam Askar Melayu, saya sendiri pun pesilat, saya sendiri, kita orang yang sayang kepada negara kita, kita dalam hati kita, ya Allah bangsa aku, ya Allah teruknya bangsa aku kena, kan, itulah. Jadi cerita tu banyak menjentik hati orang lah, banyak menjentik hati orang. Tahniah kepada semualah yang usahakan filem Mat Kilau ni. Dan kebetulan pula saya pun 2 hari lepas saya dekat Kuala Lumpur ni, tengah duduk sembang dengan saya punya big boss. Lepas tu toleh-toleh belakang, Datuk Adiputra ada situ, kan. Saya pun dapatlah bersembang kejap dengan Datuk Adiputra. Lepas tu saya ajak dia bergambar. Saya kata ni antara pesilat dan pesilat lah. Saya cakap tu, kan. Saya bersembang sekejap dengan Datuk Adiputra. Saya bagilah kad Tuan Hutan tu, saya punya kad tu kan, business card saya tu Tuan Hutan, saya bagi pada Datuk Adiputra. Saya beritahu dia, lepas tu dia pun, saya tengok di Google apa itu Tuan Hutan semua kan. Saya kata itu je lah, kan. Saya cakap dia tahniah tu, tahniah. Lepas tu je nak balik pun dia angkat tangan balik. Alhamdulillah, baik orangnya. Yang lagi bestnya bila kita tengok kat dalam TikTok, Instagram, Twitter, di Facebook, di merata-rata orang pergi ke pawagam pakai busana, pakai baju Melayu zaman dulu. Keluar-keluar tu ada yang bersilat terus, ada yang bersilat cara lawak pun ada yang bersilat cara apa? cara main hentam pun ada yang bersilat sungguh-sungguh pun ada. Jadi benda tu saya nampak filem Mat Kilau ni hanyalah asbab. Filem Mat Kilau ni hanyalah asbab saja. Tepat pada masanya dikeluarkan ikut yang Allah aturkan, kemudian telah menjentik ramai hati orang lah. Saya bercakap di atas bangsa saya, bangsa Melayu dan juga yang beragama Islam lah. Melayu ni jangan fikir Melayu Malaysia je. Melayu ni Melayu Nusantara. Melayu ni Melayu Nusantara, kan. Bugis pun Melayu, kan tak? Semua yang duduk kat kawasan Nusantara ni dulu dipanggil Kepulauan Melayu. So kita ni dia panggil Melayu lah, kan. Jangan kata Banjar. Banjar pun Melayu juga. Melayu Banjar, Melayu Bugis, itu kita kena faham tu. Okey, bila saya tengok ramai orang bersilat ni, saya rasa dah sampai masa dia untuk saya kongsikan pengalaman saya sebagai orang yang berguru. Kemudian saya sendiri jadi seorang guru silat dah lama, yang telah mengajar merata tempat, dan yang telah merasai 2 zaman yang berbeza. Okey, saya cerita sikitlah pengalaman saya. Pada saya umur 16 tahun, saya dah jadi pembantu jurulatih. Maksud dia guru akan mengajar, saya akan membantu. Sijil pembantu jurulatih tu saya dah ada. Pada umur 17 tahun, waktu saya tingkatan 5, saya sudah jadi jurulatih, di mana saya buka gelanggang dekat sekolah. Saya masih budak sekolah, tingkatan 5, tapi saya sendiri pun boleh buka gelanggang di sekolah-sekolah, kan. Di sekolah-sekolah menengah waktu tu saya buka gelanggang.
Kata orang saya dah jadi jurulatih lah, tok guru silat lah, umur 17. Kemudian bila saya masuk askar, di dalam askar tu saya on off saya ada buka gelanggang di untuk pelajar-pelajar di UiTM Kedah di Merbuk. Saya buka gelanggang tu. Kemudian saya buka gelanggang untuk kanak-kanak di Kuala Lumpur, dekat Desa Pandan. Semua budak-budak kecil semua sekolah rendah Jadi lepas tu saya dalam tentera, saya ada buka gelanggang di Batalion 165 Risik di Sungai Petani. Kemudian saya buka gelanggang di Batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja. Jadi alhamdulillah pengalaman saya mengajar ni, dan juga saya berpengalaman dalam beberapa siri mengajar di gelanggang pusat lah, di headquarters mengajar yang berbagai-bagai jenis. Jadi pengalaman saya dalam mengajar silat dan juga melatih silat ni dalam berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai generasi yang kanak-kanak, generasi remaja, generasi yang college. Lepas tu saya mengajar yang generasi yang sudah dewasa betul-betul, askar terlatih. Dan kemudian saya dah mengajar kepada orang ramai. Di Dewan Sungai Petani dulu pun saya mengajar juga. Banyaklah tempat Okey. Dan saya dapati saya dapati ini bukan cerita tentang pengalaman saya mengajar, tidak. Ini nak cerita macam mana kita nak, yang kata kebangkitan pahlawan tu, macam mana kita nak buat, macam mana cara sebenarnya kita nak buat. Okey, saya terangkan dulu. Yang pertama, untuk berguru ada dua cara. Cara yang pertama, kita adalah cara tradisional. Cara tradisional ni adalah macam mana saya belajar dahulu. Iaitu saya pergi ke rumah tok guru, saya duduk situ, makan situ, semua situ. Kan? Duduk situ seminggu ataupun duduk situ 3-4 hari. Ini cara tradisional zaman-zaman dahulu. Itu generasi waktu saya dulu, kami buat begitu. Duduk sendiri di rumah tok guru. Kalau sebulan lah. Tiap-tiap malam silat. Tapi itu cara berguru. Tapi cara berguru ni pula dia lain macam mana sekarang. Cara berguru zaman dahulu ni, cara tradisi ni, dia terpulang pada tok guru. Dia nak hari ni je nak bagi ilmu apa, tu terpulang kat dia lah. Sebab ilmu ada daripada dia, bukan ada pada kita. Kalau hari ni dia tiba-tiba nak ajar tangkapan kaki, dia ajar. Lepas tu tiba-tiba besok nak ajar keris, dia ajar. Lepas tu lusa je nak ajar main pentas, dia ajar. Dia macam tu. Dia terpulang kepada tok guru. Kita ni menyerah diri, serahkan pada diri kita dan nasib kita kat dia. Kita tidurlah kat mana pun, dekat lantai ke kat mana pun, tumpang rumah dia tu, belajar. Itu cara tradisi. Dan saya percaya cara tradisi ni untuk zaman 2020 sudah tak relevan. Kalau masih ada lagi tok-tok guru yang boleh terima anak murid datang dan duduk dalam rumahnya, kalau ada tok guru yang masih sanggup terima anak-anak murid yang datang duduk rumahnya, jadi hamba dia, jadi dia punya protege je, duduk situ sampai berminggu-minggu untuk terima ilmu, bertuah lah. Tapi cara tradisi tu saya rasa sekarang ni sudah tak relevan. Dah tak relevan. Susahlah kita nak jumpa tok-tok guru, kan? Kita boleh duduk rumah dia. Sebab sekarang, dulu tok-tok guru dia duduk kat kampung seorang dua je, anak pun tak ramai. Tapi sekarang ni anak-anak semua sudah moden-moden. Jadi berbeza kehidupan tu. Okey, cara berguru, cara tradisi ni saya pernah buat sekali lagi pada tahun lepas, yang saya buat kembara berguru 100 hari tu. 100 hari saya duduk di rumah Tok Majid. Selama 100 hari saya duduk di situ. Itu cara tradisi. Jadi kalau siapa nak belajar cara tradisi ni, cuba rujuk balik saya punya Facebook. Tahun lepas saya ada tulis hari pertama buat apa, hari kedua buat apa, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-100. Buat begitu. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah cara konvensional.
Cara konvensional ni seperti mana yang kita dah lihat sekarang, satu taman perumahan dia buat satu gelanggang silat, panggil orang mengajar. Ataupun masjid dia buat satu tempat untuk orang mengajar, belajar silat. Ataupun sekolah-sekolah dia buka kelab, dia buat tu. Yang cara silibus ni pula ni, dia lebih tertumpu kepada cara konvensional ni, dia lebih tertumpu pada silibus. Dia ada silibus khas dia. Okey, untuk budak sekolah rendah dia hanya belajar tumbuk tangkis pancung, tumbuk bergerak, gerakan ini, lepas tu tangkapan kunci ada 5 biji. Pukulan ada 6 biji. Macam tu contoh silibus dia. Okay. Sekolah menengah pula dia akan ajar ni sampai level ada pisau dengan tongkat saja, contoh. Lepas tu masuk universiti baru dia ajar. Begitu So cara konvensional ni lebih relevan pada zaman sekarang ni, tetapi apa kesan dia adalah kurangnya adab kepada guru, pengorbanan murid kepada guru tu dia jadi kurang. Okay. Kerana dia datang sekadar untuk mengisi kurikulum. Dia datang hanya sekadar untuk nak dapatkan kredit. Saya tahu sebab saya sendiri mengajar kat UiTM Merbuk tahun 2005-2006. Dan saya nampak perbezaan tu. Dan saya mengajar kat sekolah rendah pun begitu. Kan, mengajar di kampung, suasana dia lain pula. So konvensional ni bagus, cuma dia kena banyak lagi pergi ke arah adab daripada silibus. Kita kena ajar mereka dari segi adab dan adat dahulu, kemudian baru kita belajar silibus. Saya punya pengalaman dalam silat sudah dah berpuluh tahun dah, saya dapati kalau kita mengajar sekolah-sekolah hanya silibus, kebanyakan mereka akan datang, gelanggang akan penuh, tapi disiplin dia orang tak ada, dia akan jadi samsing. Bukan kata silat, taekwondo pun jadi macam tu, karate pun jadi macam tu, sama je. Jadi sebab tu saya tajuk malam ni lah kebangkitan pahlawan. Macam mana kita nak membentuk tu daripada sekarang. Alang-alang semua satu Malaysia dah bersemangat ni, kita atur bagi betul. So ingat kalau kita pergi pada perkara konvensional, kita mengajar cara beramai-ramai atau berbeza dengan cara tradisi dulu, hendaklah diterapkan dahulu perkara adab dan adat dahulu. Yang tu kena kuat dulu. Lepas tu silibus tu baru datang. Sebab saya sendiri pun buat silapan dulu. Saya pun dulu waktu saya guru silat, saya mengajar, saya terlalu ikut silibus sampai saya lupa bahawa jiwa mereka kosong, jati diri mereka tak ada. Mereka punya hati tu masih robust, tidak dibentuk, masih jadi keras macam batu. Okay? Itu dia. So saya harap perkongsian pengalaman saya ini menjadi contoh lah kepada orang-orang lain lah, kepada lebih lagi pada jurulatih-jurulatih yang zaman sekarang, guru-guru silat yang ada sekarang. Okay, sekarang kita tengok juga perbezaan. Kita semua dah tengok cerita Mat Kilau, kita semua dah tengok ni dah. Jadi kita tengok pula perbezaan di antara pendekar zaman dahulu dengan pendekar zaman sekarang. Pendekar zaman dahulu dan pendekar zaman sekarang, apakah beza dia? Di manakah perbezaan dia? Kenapa kita tak dapat nak jumpa lagi dah orang macam Mat Kilau? Kenapa kita tak dapat jumpa lagi dah orang seperti Tok Gajah, Tok Bahaman, semualah Dol Said apa semua? Kenapa kita tak dapat nak menaikkan semangat seperti, nak merasai jiwa seperti mereka? Nak tahu kenapa? Okay, saya bagi jawapan ni supaya kita jelas. Kejap, apa benda jatuh. Okay. Pendekar zaman dahulu, dialah pemimpin masyarakat. Pendekar zaman dahulu, dialah pemimpin masyarakat, dialah ulama, dialah juga pendekar yang bersilat. Dialah pemimpin masyarakat, dia jugalah ulama yang pandai agama, dia jugalah pesilat. Itu zaman dahulu. Kita lajukan masa 2022. Zaman sekarang, kita nak jumpa seseorang yang ada tiga-tiga ni, kita tak jumpa dah. Susah nak jumpa. Kita akan jumpa orang tu dia alim saja, tak pandai silat. Ada orang tu dia jadi ahli politik, ahli pemimpin, ahli macam mana, tapi dia tak erti bab lain. Jadi tiga-tiga benda ni dah terpecah. Pemimpin,
agama, pendekar. Tiga-tiga ni di zaman sekarang sudah berpecah. Ada orang tu dia pandai silat, dia silat je. Bab agama dia hancur. Dia tak erti. Lemah. Boleh, tapi dia bukan ulama. Dan dia bukan pemimpin. Ada pula yang pemimpin, pandai dia ni pemimpin orang Melayu pun semua, bagus. Tapi dia tak ada erti ilmu agama dan dia tak erti nak jadi pendekar. Dia macam tu dah sekarang ni. Okey. Jadi macam mana kita nak gabungkan tiga-tiga ni jadi satu? Kejap lagi saya bukakan jalan dia. Saya ceritakan ikut pengalaman saya Okey. Okey, ada orang bertanya saya lah. Tadi saya baca kat komen ada orang tanya saya, "Tuan, apakah umur terbaik untuk seseorang tu masuk silat dan bentuk latihan tu macam mana?" Okey, ini ikut pengalaman Nama pun malam ni kita kongsikan pengalaman. Umur terbaik untuk seseorang itu masuk silat adalah umur mumayyiz. Umur mumayyiz. Okey. Umur mumayyiz. Umur mumayyiz ni ialah apabila seorang kanak-kanak itu boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Kalau kita tunjuk, ni apa dia? Pisau tajam. Dia tak mau pegang. Dia dah tahu dah. So, lebih kurang dalam 5 tahun, 7 tahun, just elok-elok je waktu tu. 6 tahun, 7 tahun, waktu tu umur terbaik. Okay? Dan umur yang paling tua tak ada. Umur yang paling tua tak ada. Umur yang paling tua ialah umur apa? Umur mati kan? Itulah dia. Okey, clear tentang umur tu Okey, kemudian saya nak berkongsi juga malam ni. Saya harap jadi panduan lah. Siapa nak rekod lah, bolehlah sebarkan supaya mereka yang lain tu ilmu-ilmu begini ikut pengalaman saya tu disampaikan kepada orang lain. Apakah daripada segi pengalaman saya, dah sebagai guru silat, saya dah mengajar dalam tentera, luar tentera, bagai-bagai ni, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Apakah ujian pertama yang akan dilalui oleh orang-orang yang nak belajar silat? Okey, kejap lagi saya akan cerita tentang seni bela diri lain, taekwondo lah apa, saya akan cerita. Okey, dengar betul-betul ujian apabila seorang lelaki tu dia masuk silat. Orang lelaki tu dia masuk silat. Tak kisahlah dia remaja ke dewasa ke, dia masuk silat. Ujian pertama dia adalah huruf M. Malas. Itulah ujian pertama orang lelaki apabila dia masuk seni mempertahankan diri. Silat ke tomoy ke taekwondo ke apa ke, ujian pertama dia adalah malas. Kalau dia berjaya atasi sifat malas tu dan dia dah lalui semua patah, riuk, sakit apa segala, dan dia satu hari tu dah jadi seorang pendekar ataupun dah jadi black belt ataupun dah jadi Johan Tomoy, ujian terakhir yang dia akan terima adalah perempuan. Saya cakap tu terang. Ini berdasarkan pengalaman guru-guru lama-lama, tok-tok guru dulu-dulu, dan pengalaman saya sendiri. Ramai yang dah rasa ni. Ingat orang lelaki, bila kamu masuk silat, ujian pertama kamu ialah malas. Allah, aku tak larat lah pada aku, tangan aku lenguh lah. Malas. Malas nak pergi dah. Dia tumbuk pun lebih kurang dia nanti. Orang buat pumping 10, dia mengelak, dia buat 8. Okey. Itulah ujian pertama yang akan datang pada seseorang yang nak belajar seni mempertahankan diri adalah malas. Dan selepas dia dah lalui semuanya, dia dah lalui patah, riuk, sakit, segala-galanya, ujian itu, ujian ini, ujian apa, sama segala jenis kesabaran, betapa sudah apa semua sudah. Ujian terakhir dia dah jadi pendekar akan datang daripada segi perempuan. Ramai perempuan akan suka dia, lebih-lebih lagi dia jadi pendekar, dia dah jadi guru silat, dia dah jadi jurulatih, dia dah jadi black belt taekwondo.
bila dia dah terror tu, orang perempuan akan ramai menguji dia. Tu satu. Okey, untuk orang perempuan, dengar pula orang perempuan. Okey. Untuk orang perempuan, apabila kamu masuk seni mempertahankan diri, apabila kamu nak belajar silat lah, taekwondo lah, tomoy lah, apa benda pun kamu nak belajar, orang perempuan, ujian pertama kamu ketika kamu mula-mula masuk silat lah, masuk apa ni, ujian pertama kamu adalah lelaki. Ni saya beritahu berdasarkan pengalaman. Ada orang perempuan masuk silat sebab dia suka ada lelaki handsome tu. Ada orang perempuan tu masuk silat sebab dia boyfriend dia ajak. Ada orang masuk taekwondo sebab dia suka dekat tok cikgu tu. Ada macam-macam. Ada orang masuk ni macam-macam. Ujian pertama orang perempuan apabila dia masuk seni mempertahankan diri adalah lelaki. Dia akan digoda oleh lelaki, dia akan dingorat oleh lelaki, dia akan diusik oleh lelaki. Itulah ujian. Okey? Itulah ujiannya. Tetapi kalau dia lepas ujian tu, dia teruskan juga berguru, belajar sampai dia habis taekwondo, dapat black belt. Lepas tu dia dah jadi jurulatih silat, dah bengkong merah, bengkong kuning. Lepas tu dia dah bagus, dia belajar lama ni. Orang perempuan ni, seorang perempuan ni, dia dah belajar silat lah, apalah. Kan? Dia dah berjaya lah, dia dah lalui macam-macam sakit lah, itulah ini ni. Ujian terakhir bagi seorang perempuan, ikut pengalaman dan pemerhatian saya, adalah sifat malas. Pelik. Dia terbalik dengan lelaki. Ujian pertama orang perempuan, dia masuk, lepas tu esok lusa malas lah nak pergi, kawan tak ada lah, sorang-sorang malu lah, itulah. Itulah dia. Jadi nasihat saya kepada semua yang nak memasuki seni mempertahankan diri, kan, bertahanlah. Tu saya dah buka tu rahsia dia tu. Okey. Sekarang saya nak bercakap tentang satu perkara serius, iaitu oleh kerana ramai sekarang ni tajuk perkara serius ni adalah macam mana kita nak kekalkan sesebuah gelanggang, sesebuah kelab atau gelanggang. Okey. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan, cuba sahabat-sahabat semua tengok keliling. Cuba tengok kelab gendang Cina. Cuba tengok kelab tarian singa tu, tarian singa gongsi facai tu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok kelab tarian Cina. Tarian singa tu Cina tu. Tak rasa pelik ke? Kelab tu hanya aktif dalam 1 tahun 2-3 minggu je. Lagi 11 bulan lebih tu tak aktif pun. Tapi kelab tu tak mati. Kelab tu tetap ada, tetap hidup. Tak pelik ke tengok kelab gendang Cina kan? Minta maaf, saya memang ambil contoh ni sebab saya nampak depan mata. Ya? Macam mana dia orang punya kelab dia atau persatuan dia orang ni, persatuan sukan mereka, persatuan gendang Cina, persatuan tarian naga lah, tarian singa ni, dia punya aktiviti dia setahun 4-5 hari je ataupun sebulan je, lagi 11 bulan tu tak buat apa pun. Macam mana mereka boleh hidup? Lepas tu cuba tengok balik sejarah. Kita selalu dengar dalam TV, kita selalu tengok terkenal satu dunia Wong Fei Hong, Wong Kei Yin, Ho Jin Hua, Bruce Lee. Kita tengok nama-nama besar ni, kan? Mereka berkembang, mereka boleh berkembang sampai ke Amerika, sampai ke merata-rata, sampai kan orang belajar dia orang punya, mereka punya seni ni, kan?
tu saya mengkaji, saya tengok apa rahsia mereka sampaikan sesuatu kelab atau persatuan yang kecil tapi boleh berkembang. Di manakah dia punya rahsia dia? Nak kata dia tu belajar tumbuk, aku belajar tumbuk. Nak kata dia belajar tendang, aku belajar tendang. Kan? Dia nak kata wushu tu belajar tangkap kunci, kita belajar tangkap kunci. So di mana perbezaannya? Di mana? Macam manakah mereka memastikan kelab mereka tu kekal dan kuat? Okey. Okey, yang tu kita kena fikirkan. Okey, kemudian baru saya dapat jawapan. Yang ni saya nak pesan pada semua. Setiap persatuan silat, setiap kelab-kelab silat, setiap guru-guru silat, jurulatih silat hendaklah ada satu benda di belakangnya, iaitu ekonomi. Ekonomi. Inilah benda yang kita tak mampu buat sebagai orang Melayu. Orang Melayu, masalah kita daripada dulu sampai sekarang sama. Orang itulah guru silat, dia juga yang mengajar silat, dia jugalah terpaksa cari duit sendiri, keluar duit poket, duit gaji sendiri untuk support dia punya gelanggang. Dia jugalah nak buat itu, nak buat ini, nak keluarkan, nak buat macam-macam, nak beli mattress, nak beli itu, macam-macam. Nak minta yuran dekat anak murid, dia rasa sayang. Anak murid ada yang tak mampu. Yang ni saya bagi tahu pengalaman saya. Nak minta yuran sebulan RM5 pun cukup susah. Bukan kerana orang tu tak nak bayar. Kadang-kadang orang Melayu ni ramai yang nak silat. Dia nak belajar silat dan dia tak mampu nak keluarkan duit bulanan. Okey. Dan mereka juga ramai orang Melayu, betul susah. Pak mertua saya guru silat, saya sendiri guru silat. Jadi nak collect RM1, RM2 pun setiap bulan tu kita rasa sebagai guru, mulut kita ni berat nak minta. Kerana kita sayang pada anak-anak murid kita. Kan? Kan? Kalau boleh kita nak ikhlas. Tapi kalau kena sebut ikhlas, ini bukan zaman dahulu. Macam saya ingat saya ajar tadi, ada dua perkara. Yang pertama, dua cara belajar silat. Yang pertama cara tradisi, kita duduk rumah dia. Yang kedua adalah cara konvensional. Apabila kita pergi pada tradisi, tak apa, kita boleh bawa beras, bawa cili, bawa apa semua, bawa pergi rumah tok guru, duduk rumah tok guru. Tapi cara konvensional tak boleh. Cara konvensional ni cikgu-cikgu sekolah pun bermasalah untuk minta yuran. Cikgu-cikgu sekolah nak dapatkan yuran untuk kelab, ya Allah, susah ya. Okey, apa yang kita boleh buat dekat sini? Saya harap saya menjadi satu contoh kepada orang ramai. Saya ada bisnes saya, dan bisnes saya gunakan untuk ada sedikit pendapatan daripada bisnes saya ni. Bisnes tuan hutan ni saya gunakan untuk support satu gelanggang. Okey. Bayangkan dekat Malaysia ni punyalah ramai founder produk. Ramai founder produk dekat Malaysia ni. Founder produk itu, founder produk ini, tunjuk kereta Lamborghini, tunjuk kereta itu, tunjuk macam-macam. Tapi jiwa mereka pun mungkin tak sampai kot, atau mungkin mereka tak terfikir sebelum ni nak sponsor mana-mana gelanggang. Bukan mahal pun sponsor. Sponsor tu bukan untuk sponsor bayar setiap bulan RM10,000 pada satu gelanggang tu, tidak. Tidak. Sekadar untuk lepaskan duit minyak kereta, duit penat lelah tok guru tu. Okey, saya ada baca komen orang kata buat tabung untuk gelanggang. Percayalah, kami dah buat dah semuanya. Tabung tinggal tabung. Tabung tinggal tabung. Letak tabung dekat gelanggang mana-mana silat, tengok. Tabung tinggal tabung. Okey, yang saya sedihnya, ada orang yang memang tak berduit tau. Memang tak berduit, tapi dia nak belajar silat. Dia sanggup pakai seluar buruk, dia seluar tracksuit buruk, dia tak mampu nak beli baju silat. Lepas tu bila kita minta yuran kat dia, dia memang takkan mampu nak bayar.
Last orang yang bersemangat tinggi ni, hanya kerana dia tak mampu bayar yuran, dia tak datang dah. Sedangkan dia bersilat tu bagus, dia punya semangat tu pada. Yang tu benda yang paling sedih. Yang tu paling sedih. Saya cakap tu terang. Saya pernah pergi tengok gelanggang gelanggang silat tu. Anak-anak murid dia punyalah bagus. Bagus. Rajin, tak setia, hormat tok guru, budi bahasa, adab tinggi. Tapi sayangnya mereka tak berduit. Sayangnya mereka tak berduit. Dan mereka nak bayar yuran, nak support tok guru mereka pun mereka, jangan kata nak support mereka, diri mereka sendiri pun mereka tak mampu. Macam mana mereka nak support tok guru? Faham tak? Jadi dekat sini saya buat satu konsep. Satu konsep yang mana, cuba tengok balik senarai nama tadi. Wong Fei Hung, kenapa nama dia meletup? Kerana di belakang dia ada seorang jaga ekonomi dia. Wong Kei Yin sama, Ho Jinhua sama, Bruce Lee sama. Saya perhati je. Saya perhati macam mana bangsa-bangsa lain buat dan macam mana mereka boleh meletup. Kerana di belakang ni ada seorang lagi yang macam saya lah. Saya tak berapa pandai silat. Jadi yang mengajar silat saya bagi tok lekir mengajar, saya support dari segi ekonomi. Pak mentua saya pandai silat, dia mengajar, saya support dari segi ekonomi. Ada macam tu. Jadi saya harap punyalah ramai founder produk yang ada kat Malaysia ni. Punyalah ramai traders forex yang ada kat Malaysia ni. Punyalah ramai orang-orang apa ni yang berduit lah di Malaysia ni ramai. Yang jadi bos-bos insurans lah apa semua ramai. Tapi mereka tak yalah, mereka banyak ke arah apa ni, tempat lain. Tapi harapnya cuba buka sikit mata, pegang satu gelanggang pun cukup lah. Tak banyak pun, dalam 1,000-2,000 ringgit je sebulan, bagilah kepada tok guru tu, supaya tok guru tu dengan dia punya jurulatih seorang dua lagi tu boleh tumpukan perhatian. Kalau tidak, tok guru lah mengajar, tok guru lah cari duit. Nanti nak bawa pergi tempat persembahan ke pertandingan apa-apa, tok guru dengan cikgu-cikgu lah kumpul duit poket sendiri. Yang tu kita tak nak. Saya harap apa yang saya dedahkan ni kan menjadi contoh dan membuka mata lebih ramai orang lah. Alhamdulillah malam ni sudah pun bermula latihan yang pertama, latihan pengenalan di Sungai Petani. Tadi diorang hantar gambar pada saya. Hampir 100 orang juga datang malam ni, kanak-kanak dan dewasa. Saya percaya minggu depan akan lebih ramai lagi. Jangan risau, macam saya bagi tahu. Sesiapa yang datang, saya support lah kan. Saya support dari segi yuran bulanan. Untuk yuran pendaftaran, untuk mandi tapak, majlis angkat sumpah, itu takkanlah saya nak support. Kerana itu adalah perkara peribadi. Kamu yang akan angkat sumpah, kamu yang akan mandi kata mandi seni lah, mandi adat ni, ya? Kamulah yang akan buat tu. Jadi itu untuk kamu. Jadi kamu bayar sekali saja semua hidup, iaitu kamu punya pendaftaran, mandi tapak ke apa ke. Untuk majlis angkat sumpah tu. Selepas daripada tu bulanan, insya-Allah setakat mana saya mampu, saya akan sponsor lah. Sponsor pun datang daripada duit tuan-tuan perempuan juga, duit tuan hutan juga kan? Duit produk-produk tuan hutan lah, itu datang dari mana lagi kan? Lagi ramai orang support barangan saya dengan Tutup Guru, lagi banyaklah kami keluarkan duit tu ke arah benda-benda yang baik. Jadi saham akhirat tu sama-samalah kita dapat. So saya percaya, saya menyeru kepada semua orang oleh kerana zaman sekarang ni 2022, kita sudah pun masuk ke cara belajar dan mengajar silat ni dengan cara konvensional. Hendaklah kita aturkan dengan cara terbaik. Kita dah tak pandai silat, kita tak larat nak bersilat, kita dah tua, kita dah ni
kita support dari segi ekonomi kepada guru-guru tu dan juga jurulatih-jurulatih bawah dia. Saya sendiri tak larat. Saya waktu muda saya dah terlalu push badan saya. Saya dah terlalu push badan saya. Jadi saya umur sekarang 40 lebih, saya dah mula rasa tak kuat untuk bersilat lagi. Ya, jadi apa yang saya mampu buat, saya buat bisnes sekarang untuk bantu orang-orang lain. Ya, jadi saya harap perkara ni supaya kita boleh ke depan. Kalau ada 10 orang founder macam saya, sudah ada 10 gelanggang yang disponsor. Kalau ada 100 orang kaya yang berfikir seperti saya, agak-agak berapa ribu gelanggang silat yang boleh ada. Sebab masalah terbesar silat sekarang adalah nak kumpul yuran bulanan. Cukup susah. Bukan orang tak mampu, kan? Ramai yang tak mampu pun. Tapi beratnya kita nak meminta yuran bulanan ni. Jadi benda tu kita biarlah, biarlah kita bersama-sama. Itulah dalam filem Mat Kilau tu dia kata bersatu. Yang mampu bersilatlah. Yang tak mampu bersilat, tersokong segi ekonomi. Cakap saja tak guna. Kita kena buat, kan? Kerana sekarang tahun 2022, kita pun tak tahulah bila Imam Mahdi nak keluar dah. Rasa pun tak apa lama dah, kan? Jadi sekurang-kurangnya saham akhirat kita tu ada lah. Okay, InsyaAllah itulah. Sekarang saya rasa cukup dekat ini saja. Saya minta maaf jika apa yang saya cakap malam ini tak memberi manfaat ke ataupun melukakan hati sesiapa. Saya harap ia membuka mata dan fikiran serta hati kita untuk sama-sama kita nak membangkitkan dan melatih generasi sekarang dan generasi akan depan, generasi akan datang ke arah yang lebih baik. Ya, doakan kejayaan saya. Saya ucapkan kepada semua sekali yang mula-mula nak belajar silat tu, saya ucapkan selamat berjaya. Ingat pesan saya, ingat balik saya ajar tentang ujian-ujian yang akan kamu lalui nanti. Dan doakanlah untuk saya dan tim saya, untuk guru sekali, dan keadaan sihat supaya kami boleh terus berbakti, kami boleh terus buka dan sponsor lebih banyak lagi gelanggang-gelanggang silat supaya budaya ini, supaya amalan-amalan ini tak hilang macam tu je. Ya. Okey, jangan sampai esok lusa kita terpaksa belajar silat daripada bangsa lain di negara lain. Saya nak pesan tu je. Jangan sampai esok lusa kita, anak cucu kita terpaksa belajar silat daripada bangsa lain di negara lain. Sedangkan ilmu tu warisan tok nenek kita, tapi kita yang tak mewarisinya. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.